Dan ini saya lihat satu pendedahan berani yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu beliau bertemu dengan media, sewaktu beliau mengadakan perbincangan berhubung dengan persediaan bajet 2023. Saya mengharapkan agar anda jangan menganggap ini pendedahan nak balas dendam. Ini kenyataan benar, kenyataan yang supaya rakyat kita faham bahawa apa yang dikatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa Kementerian Kewangan telah pun mengenal pasti berlakunya kebocoran wang kerajaan, anggarannya antara 3 hingga 4 bilion. Itu setakat 2 bulan beliau berada di Kementerian Kewangan. Mungkin banyak lagi katanya. Wang-wang sebut, melihat daripada data-data ataupun keterangan yang beliau ada, kabarnya disalurkan kepada parti-parti dan tokoh-tokoh politik yang tertentu. Malah Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan memberitahu kebocoran jumlah dana itu mungkin boleh menjangkau sehingga 10 bilion ringgit. Selepas akan dikaji, diselidik lebih mendalam lagi. Dan kita mengharapkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama kaki tangannya di Kementerian Kewangan jangan letih, jangan takut, lakukanlah tugas ini demi rakyat. Tapi kita melihat begitu banyaknya wang yang telah disalurkan kepada orang politik. Itu gambarannya. Jadi sebab saya katakan dari awal tadi, jangan dianggap ini sebagai kenyataan politik untuk membalas dendam saja. Malahan bila dia menjawab, bila ada orang bertanya, kenapa tak didakwa? Dah tahu dalam fail tu ada orang yang terlibat. Saya melihat jawapan itu jelas, benar seperti apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata dia bukan pegawai negara. Tugas mendakwa adalah tugas pegawai negara. Begitu juga bila mereka kata siasat dah lagi. Memanglah sedang dilakukan siasatan, tapi beliau bukannya pegawai penyiasat. Dan ada pula mengatakan, katanya, kenapa tak didedahkan segala-galanya? Tugas beliau sebagai Menteri Kewangan selaku Perdana Menteri adalah untuk memberitahu kepada pihak berkuasa. Kalau perkara itu perlu disiasat oleh pihak polis atau pihak SPRM, biarlah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang menyiasatnya. Dan jika selesai masalah tersebut, biarlah pegawai negara yang melakukan pendakwaan. Sebagai Perdana Menteri, saudara, pendedahan yang beliau nyatakan, jadi pihaknya melihat bagaimana kepincangan itu berlaku, maka sudah pastilah kali ini saya yakin akan ada pihak-pihak pemimpin yang terdahulu bakal disiasat dan akhirnya end up sebagai kluster mahkamah. Jadi sebab itu sesuatu yang agak menyentuh perasaan saya bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan, dia kata bahawa hutang negara sudah pun mencapai ke tahap 1.5 triliun. Beberapa bulan lalu, beberapa minggu lalu, saya sering mengatakan negara kita ini negara makmur. Kalau mendapat pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, rakyat tentulah mendapat nikmatnya. Tetapi kerana adanya pemimpin kebejatan mereka, saudara Hairul Athrian, dia kata siasat, jangan tak siasat benar. Sebab saudara, beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim, meminta supaya rakyat berdiri teguh di belakang beliau. Saudara, Arin, memanglah kebenaran itu memang pahit, saudara. Sebab itu dia kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa saudara-saudara, marilah bersama dengan saya untuk kita selamatkan negara. Saya juga hati ni, saudara. Artinya, teruk sangat dah. Teruk sangat negara kita ini berada dalam ketirisan, wang-wang yang telah disonggelapkan. Ini satu kenyataan daripada seorang Perdana Menteri, daripada Menteri Kewangan yang melihat bagaimana untung nasib negara yang sedang mengalami kedudukan hutang yang begitu banyak. 1.5 dan sampai ke tahap 1.7 triliun berhutang, saudara, dan wang itu lebur begitu saja. Dan kitalah generasi yang harus memikulnya. Itu keadaannya, saudara. Saudara Fazilah Ambul, dia kata, Idrus abahmu yang lantik, tak tukar susah lah.
Saudara tak tahu. So, kalau saudara nak bertukar-tukar pandangan, saya minta gunakan bahasa yang baik, ya. Jangan saling maki-memaki. Saudara Limbuncang, terima kasih. Sebab saya melihat kebejatan dalam pentadbiran negara begitu, bagi saya lah, menggusarkan kita. Alhamdulillah, Datuk Seri Anwar Ibrahim segera diangkat menjadi Perdana Menteri dan kini beliau sedang melakukan penyiasatan satu demi satu. Tapi tentulah beliau tidak mempunyai waktu yang banyak. Ada tugas-tugas yang lain. Sebab itu saudara, saya melihat juga bahawa sebenarnya banyak orang menuduh macam-macam. Tetapi realitinya saudara, pasca pilihan raya umum ke-14, kita menyaksikan ekonomi negara merudum begitu teruk. Ini benar saudara, bukan main-main. Selepas pilihan raya umum yang ke-14 dulu, ekonomi negara merudum seiring dengan kesuraman politik yang dilanda oleh tsunami. Tindakan tidak bertanggungjawab kerajaan pimpinan waktu itu. Itulah siapa pun tak tahu, siapa tak kenal, Dr. Mahathir dan ramai seangkatannya. Maka mereka sebelum pilihan raya meratibkan saban hari negara akan bankrupt, negara akan muflis. Tapi sebenarnya saudara, hutang negara sewaktu mereka mengambil alih pimpinan negara hanya sekitar 520 bilion saja. Ini zaman Datuk Seri Najib. Tetapi bila lepas ke tangan Pakatan Harapan ketika itu, selepas pilihan raya 14, naiklah sehingga saat ini berterusan, ya, sudah pun mencapai ke tahap 1.7 triliun dalam tempoh 4 tahun saudara. Jadi sebenarnya kita nak bertanya, siapa sebenarnya Mak Sakau? Saya tak maulah nak menuduh itu dan ini. Memang kita tahu bahawa sepanjang 4 tahun itu ekonomi dunia juga ada kemerosotannya. Berlaku juga pandemik COVID-19. Tetapi bagaimanapun seandainya negara ditadbir dengan telus, tidaklah seteruk itu. Saudara, aset dan rizab tunai Petronas sewaktu zaman Datuk Seri Najib, selepas itu dipindahkan pada waktu Dr. Mahathir, reserve yang disimpan oleh Datuk Seri Najib ketika itu adalah 4 kali ganda, daripada 114 bilion kepada 432 bilion aset yang dimiliki oleh Petronas. Tapi sekarang ni dah berhutang pula dah, 1.7 triliun terkumpul segala-galanya. Sebab itu saya mengatakan tidak sepatutnya rakyat kita susah. Tapi nak buat macam mana saudara? Hadapilah, dan kita mengharapkan. Sebab itu saya katakan, marilah kita bersama-sama dengan usaha gigih Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita untuk memperbaiki semula ekonomi negara. Bukan mudah saudara. Saya dulu pun dah bercakap bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai lampu Aladin. Dia tidak mempunyai tongkat sakti. Kun boleh jadi, terus jadi. Saudara, takkan jadi. Melainkan dengan sokongan rakyat. Dan kita harus bersabar menantinya. Jangan tiba-tiba sekarang minta itu, minta ini. Sabar dulu saudara. Biar beliau melakukan pembaruan. Sebab dia mengatakan zaman Eden, zaman kegilaan itu sudah berakhir. Memang sekarang ni tengah sakit. Saya dah bercakap bahawa diumpamakan negara ini, kalau diumpamakan seperti kain putih, dah kotor sangat, teruk. Malahan ada yang mereput. Di sinilah kita mengharapkan keikhlasan, usaha secara tuntas, tanpa lelah. Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan pimpinan-pimpinan negara yang lain, Yang Amat Datuk Seri Zahid Hamidi, Yang Amat Datuk Seri Fadilah Yusof, dan anggota kabinet yang ada. Sebagaimana saya cakap tadi saudara, Menteri Kesihatan juga berusaha untuk menangani masalah pandemik. Tak ada pula kita dengar nak beli vaksin berbilion-bilion. Itu keadaannya saudara. Dan saya yakin kalau ini dapat dilakukan, insya-Allah menjelang tahun-tahun mendatang, barulah kebahagiaan rakyat dapat diperbaiki. Saudara, Anwar memang terbaik, cuma seorang timbalannya tu yang perlu dicantas. Kenapa begitu saudara? Kenapa begitu? Saya mengharapkan kita ketepikan kebencian. Saya sering lihat banyak tulisan-tulisan yang lain berasaskan kepada kebencian. Kenapa tidak? Datuk Seri Anwar dia tahu daripada kita. Apabila beliau memilih timbalannya, tentulah beliau meyakini. Tentulah beliau yakin sebab dia juga pernah terinaya. Hanya pimpinan terdahulu menggunakan saluran-saluran mahkamah dan sebagainya untuk menuduh. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pernah menjadi mangsa.
Saudara Adam Jebat, okay, saya tak mau menuduh saudara Adam Jebat. Saya tak bagi, biarlah, saya rasa biarlah Suruhanjaya Pencegah Rasuah melakukannya. Kita warga Cinta Damai, saya hanya melontarkan permasalahan ataupun apa yang telah dilakukan dan tidak berhasrat untuk saya memburukkan sesiapa. Sebab itu saya katakan tadi, saudara, apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama pimpinannya adalah untuk melihat dan meladani segala kemaslahan yang wujud. Masalah ini perlu ditangani, kalau tidak negara akan terus merudum dan boleh jadi muflis. Dalam usaha penyelamatan ini jangan pula kita saling mewujudkan kebencian. Sebab itu saya melihat kenyataan-kenyataan yang berasaskan pada kebencian. Ketepikan soal benci membenci sama manusia. Beri mereka peluang untuk mentadbir negara. Dan kita tunggu apa saja. Kalau orang tu masih lagi dalam perbicaraan, biarlah mahkamah menentukan. Sebab saya katakan no one is guilty unless proven by the court. Kenapa kita mahu mendahului segalanya? Kita yang tak tahu hujung pangkal, kadang-kadang kita melibatkan silap, saudara. Saudara Nur Zaman, kita kadang-kadang bila kita mendahului segala-galanya, biarlah, kita bukan pakar undang-undang. Kita bukan penyiasat. Kita tidak tahu latar belakang satu isu itu. Biar mereka yang bertanggungjawab. Saya yakin, keyakinan saya Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tidak akan bertolak langsung. Kalau terbukti ada masalah, bersalah, dia tidak akan nak menyimpan. Sebab berapa kali saya dah ceritakan, saya punya pengalaman macam-macam dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adanya masalah-masalah itu dia tak akan tolerate. Jadi dalam keadaan begini jangan kita tuduh Datuk Anwar Ibrahim bagus, tapi timbalan tak betul. Tang mana tak betulnya, saudara? Tang mana? Kerana tuduhan. Jangan kita melayari kehidupan kita ataupun menangani soal itu dengan persepsi. Elakkan persepsi. Bersama-sama kita dengar, kita tunggu. Saudara, itu bagi saya itulah yang harus saya lakukan, yang harus saya memberi pencerahan. Sebab itu saya katakan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree.